Lagi sekali hari ini kita akan bersembang bola dalam podcast 30 minit atau koma. Tapi kali ini lebih special daripada yang sebelum-sebelum ni. Kononnya lebih special sebab kita bawa khas pada hari ini peminat die-hard fan Reds. Peminat Liverpool yang dah menunggu 30 tahun untuk bergelar juara. Saya melihat saudara Faris Adli Zabah di Bernama TV sebelum ni. Jadi Atekoma pun sebagai tetamu. Jadi kita pun panggil ke channel Atekoma untuk kita tanyakan soalan-soalan maut 30 minit. Jadi bersama dengan kita, tajuk kita pada hari ini, mampukah Liverpool pertahan kejuaraan? Cerita yang dah jadi juara ni, juara dah. Tapi takkan nak jadi macam Leicester City, nak jadi macam Blackburn menang sekali je kan? Jadi tajuk kita, mampukah Liverpool pertahan kejuaraan? Bersama kita adalah Faris Adli Zabah, adalah seorang peminat setia Liverpool. Tanpa membuang masa, saya bagi 1 minit. Faris, aku bagi 1 minit untuk cerita sikit latar belakang antara cerita cinta engkau dengan Liverpool. 1 minit, silakan. Assalamualaikum. Saya Faris Azli Zabah, peminat Liverpool daripada tahun 95, zaman manager Roy Evans, zaman Fowler, Matt Maniman dan seterusnya sampai Michael Owen lah kan. Sehinggalah ke Sami Hyypiä, sampai ke Gerrard Houllier dapat treble. And then zaman kejatuhan Liverpool dulu, kena troll, pening kepala, sakit kepala, pekak telinga kan. Sampai sekarang ni. Bila dah naik up sikit balik, sampai itulah. Memang itulah sejarah daripada Liverpool, daripada high school lagi. Memang minat Liverpool. Kira lama lah. Kan, bersabar. Kesetiaan yang sebuah kelab tu, kesetiaan dan kesabaran. Tahan telinga, panas, perah, panas otak, kena troll kan. Kenapa aku tidak memilih Manchester United dulu? Masa tahun 90s dia pegang. Title dia pegang kan. Sebab aku nampak Liverpool memang dia punya ni lebih, pengaruh dia lebih lah. Macam Man U tu sebab dia dah kuat, ramai kan nak ni kan. Tapi aku bukan jenis glory hunter. Memang jenis bersabar tengok Liverpool and take a look at their history. Memang diorang memang klasik. They are the best team actually. Kan, cuma momentum tu lah masa time 90s tu hilang. Bagaikan hilang punca untuk menang Liga dulu. Tapi itulah kesetiaan dan kesabaran minat-minat fan Liverpool yang tetap setia sampai sekarang. Untuk itu walaupun aku peminat Arsenal, aku bagi tabik hormat untuk kesetiaan tu. Okey. Maknanya dah lama memendam rasa dah ni. Okey. Kita masuk ke 30 minit podcast atau koma soalan maut sebentar lagi. Sebelum tu aku nak bagi tahu dulu dia punya undang-undang, Faris. Okay, undang-undang dia dalam masa 30 minit ni hanya aku sahaja sebagai host yang akan bertanya soalan. Okey. Yang keduanya, apa sahaja yang dirakam ni akan diupload ke channel YouTube atau koma, maksudnya apa saja yang kau cakap akan menjadi milik publik. Maknanya penyokong Manchester United pun akan tengok apa yang kau cakap ni. Okey. Boleh. Lepas tu soalan-soalan akan berkisar kepada Liverpool. Mampu ke tak menang lagi tahun depan? Soalan mungkin ada sensitif sikit. Harap kau boleh bertahan sampai habis macam kau bertahan dekat Bernama TV sampai habis kan. Awik yang ada awik ada situ memang kau boleh bertahan, tapi yang ni harap kau boleh bertahan sampai habis jugalah. Dia lebih 3 orang ni situ, bukan seorang je. Okey, kalau dah bersedia kita mulakan. Okey. Faris, soalan pertama dah tentulah Champion League
kemudian piala Super Eropah, kejohanan piala kelab-kelab dunia, EPL. Antara 4 ni, mana yang paling berharga sekali, yang paling emosional sekali? Yang paling emosional dah tentulah Liga. 30 tahun menunggu. Champions League tu 14 tahun. Gap. Super Cup tu kalau menang Champions League bolehlah menang, boleh menang, ada peluang menang Super Cup. Yang World Club Cup tu 3 kali mencuba. Liverpool 3 kali mencuba untuk dapatkan World Club Cup tu. Tahun lepas baru dapat. Cuma perasaan antara World Champion dengan Champions of England ni, the fans lebih kepada Champions of England. Sebab itu yang valuable, yang orang tunggu-tunggu, fans memang tunggu sangat. 30 tahun. The ship that never docks to Liverpool. Oh, The ship. hebat. Jadi Liverpool nak tunggu lagi 30 tahun ke tahun depan memang boleh bertahan lagi? Seperti Klopp yang cakap lah. We won't defend the title, but we will attack the next one. Okay. Apa maksud sebenarnya yang Klopp baru je cakap tadi? Apa sebenarnya di sebalik apa yang dicuba sampaikan? Kalau Liverpool nak defend the title, dia tak boleh macam main defensif kan. Kena main defend untuk nak pergi dapatkan title. Nak pergi dapatkan title, you must all out attack. Main dengan betul nak mendapatkan title tu balik. Bukan nak main, okay kita dapat title, kita relax, kita tak payah nak attack sangat kan. Kita dapat defend je. We will defend the title, but the way is to attack the opponent. Bukan main deep. Kita pergi ke depan. All out attack. Itu maksud dia. Kita main sikap seperti macam kita tidak pernah dapat lagi title tu. Itu sikap Jurgen Klopp terhadap pemain-pemainnya. Kena dapatkan piala tu untuk pakai mental kata seperti mana kita main macam tahun ni. Macam musim ni. Main sungguh-sungguh seolah-olah kita tidak menang lagi that cup. Okey Faris. Kita tengok musim ni Chelsea baru aja dapat Lampard, Arsenal tukar 3 manager, jadi Arteta akan settle down menjelang tahun depan. Manchester United baru masuk Bruno Fernandes, Jose Mourinho ambil alih dekat Tottenham Hotspur, Pep Guardiola dah merangka, dah kira duit untuk beli player baru. Tahun depan bukan mudah macam tahun ni. Season ni mungkin Liverpool boleh menang mudah, tapi season depan belum tentu bang. Premier League memang is a tough league. Top 6 tu mungkin suddenly kita tak tahu, tengok-tengok Chelsea menang balik. Kalau nak tahulah kan, pattern Chelsea dia masa tahun 2014 dia bantu Man City. Gerrard Sleep tu. Okay. Kan? Chelsea menang 2-0. Next season dia menang. Betul. Lepas tu dia bantu Leicester City. Dia beat Spurs. Leicester City menang. The next season dia menang. Lepas tu tahun ni dia bantu Liverpool. Dia kalahkan Man City. Next season kita tak tahu. Kita tak tahu kan. Sebab Chelsea tengok dia dah beli dah. Dia memang belanja habis lah. Dia dah beli Timo Werner, dia dah beli Hakim Ziyech. So we don't know. Liverpool pun tengok masih dia baru beli yang Minamino tu. Cuma masih tak nampak lagi lah. Minamino punya prospek lagi. Sebab dia tak banyak game dia main. And then Liverpool, Jurgen Klopp ni memang banyak mengharapkan player academy macam Nico Williams kan. Curtis Jones, Harvey Elliott. Mungkin player-player tu akan serap lah masuk. Mungkin nak ganti pelapis, nak ganti macam Gomez. Gomez dengan Trent. Semua tu pada academy tu. Secara tak langsung nak bagi tahu yang memang Chelsea akan bagi cabaran season depan. Manchester City dan Manchester United.
Manchester United pun sebab dia baru beli Bruno Fernandes, nampaklah pengaruh dia. But a team doesn't rely on one player. A team relies on every single one of them, kan? Daripada manager dengan team tactical baru boleh jadi champ. Adalah ni filosofi daripada nak dapatkan title tu. You can win a match by scoring more goals. But you can win the title if you defend well. Manchester City pula apa ceritanya? Boleh cabar ke ataupun dah habis? Man City kita tak tahu keadaan dia sebab dia kena ban dengan UEFA Champions dengan UEFA kan. Ya. Yeah. Kemungkinan tak tahulah dia punya rayuan tu. Kalau dia kena ban daripada Champions League for 2 season, FA England pun akan kena denda dia juga tau. Wajib denda dia. Kemungkinan dia turun ke Liga 2. League 2. Kalau dia turun ke League 2, so agak-agak macam mana? Player semua belah lah. Ke nak stay? Mesti belahnya. Pep nak stay ke? Pep mesti tak stay. Betul. Okey Faris, ada yang kata tim kali tahun ni sebenarnya menang Liga ni walaupun sebenarnya bukan tim terbaik Liverpool dalam 30 tahun ni, sebenarnya bukan tim terbaik. Ada komen? Tim terbaik? Bukan tim terbaik? Bukan tim terbaik. Maksudnya sebelum ni kita tengok ada zaman Steve McManaman, John Barnes, Ian Rush, kemudian zaman Steven Gerrard, Luis Suarez, sebelum tu Michael Owen, Xabi Alonso. Lepas tu kita tengok tim ni. Memang tim ni yang terbaik dalam 30 tahun dan selayaknya menang Liga ataupun ada tim sebelum ni yang tidak bernasib baik? Okey. Kalau pendapat akulah kan. A gap for 23 points season ni. No Premier League has achieved that. No Premier League has achieved that gap of points, social distancing. And then consistency Liverpool. Setakat ni dia hanya 2 seri, 1 kalah. Betul. Last season 97 points pun tak boleh menang title. Kan? Tapi this season 86 points with 7 more games left. It's a new record tau. Betul. So bagi aku, this team is the best Premier League team for Liverpool yang menang league title. Yang Suarez tu, zaman tu kita near miss. Masa tu, zaman tu memang near miss. 2008, 2009, memang team tu best sebab ada Gerrard Torres, Xabi Alonso, kan? The Cow dengan defend Hapia, Carragher. Tapi still, we're not good enough sebab kita drop point. Liverpool ni, kalau nak tahu, masa time near miss ni, Christmas, dia top table, time Christmas. Betul. Masuk bulan 1, dia drop. Okey. Masuk bulan 1 je dia drop. Dia seri, dia kalah, dia seri, bulan 2 menang balik. Masa time bulan 1 tu yang rival boleh kejar. Sebab Liverpool drop point. Tapi tim ni tak drop point, itu bezanya. Tim ni Christmas top. Bulan 1 dia tak drop walaupun dia banyak game. Dia ada banyak game, Liverpool banyak game. Dengan League Cup-nya lagi, dengan FA Cup-nya lagi. Dengan musim lepas ada yang World Club Cup sampai terpaksa gadai League Cup lawan Aston Villa. Betul. Tak budak-budak muda lawan Aston Villa. Dah kena 5-0. Okey. Bila bercakap tentang yang sebelum ni, kita pun nak, kalau boleh nak pendapat peribadi engkau juga tentang player, kalau dibandingkan player sebelum ni dengan player sekarang. Secara betul-betul peribadi, engkau rasa mana yang lebih sentimental kepada Liverpool ataupun seorang player lebih baik daripada yang lain? Boleh ya? Aku nak bandingkan player-player sekarang. Kau banding 2 orang ke macam mana? Ke
Betul. Aku akan bandingkan dua orang dan kau kena pilih seorang je. Okey. Okey. Yang pertamanya mula daripada goalkeeper Alisson Becker atau David James. Alisson. David James main lebih lama dengan Liverpool. Betul. Tapi dia perform hanya one season je. Lepas tu dia banyak RM5 bolos. Sami Hyypiä, Virgil van Dijk. Sami Hyypiä, Virgil van Dijk Wah, ni tough juga lah. Tapi Virgil van Dijk lah bagi aku. Virgil van Dijk ya. Ya. Fabinho atau Xabi Alonso? Xabi Alonso. Walaupun Xabi Alonso near miss piala. Xabi Alonso dia at least menang Champions League lah. Kan, dengan FA Cup. Tapi bila tak ada dia, at least Steven Gerrard boleh attack ke depan. Bila Xabi Alonso tak ada, Steven Gerrard kena main tengah. Kan? So Torres dan Gerrard boleh move forward, boleh kat depan. Dekat pun bantu sebab Xabi Alonso ada. Betul. Sebab cara permainan Gerrard berbeza bila Xabi Alonso masuk. Sebab tu lah. Betul. Fabinho dia is a ball winner tau. Dia ball winner. Kalau orang tempat bola dia kejar. Dapat balik bola. Lepas tu flank pergi ke depan bagi. Ataupun kalau dapat peluang, dia ledak lah kan. Macam dia ledak lawan Man City dengan Palace tu. Tapi Xabi Alonso lah, dia punya long pass dia. Tengok dia punya pass macam mana. Okey, bila cakap tentang Gerrard ni, kita kena bandingkan dengan kapten yang menjulang EPL lah. Gerrard ataupun Henderson. Gerrard bagi aku lah, memang dia lagi legend. Kan? Semua cup dia pegang kecuali ni Premier League. As a player, Steven Gerrard memang dia top player. Henderson masih belum capai lagi tahap Steven Gerrard. Lepas tu orang cuba bandingkan. Orang banyak bandingkan. Dia captain. Steven Gerrard captain. Tapi Steven Gerrard as a captain, dia banyak score goal, dia banyak selamatkan Liverpool dulu. Betul. Kan? Lepas masa Liverpool tengah 1 point, lepas tu tiba-tiba ada free kick dia apa, dia ledak, gol. Liverpool dapat 3 points. Banyak kali dia selamatkan. Olympiacos, Liverpool dia ledak gol ketiga tu, Liverpool pergi Champions League, knockout. Henderson, dia mental dia untuk winning mental. Untuk bagi menang that game. Orang lain score. Dia kejar bola, dapat bola, pergi bagi dekat Mane kan, ataupun Salah, buat kerja, pergi score. Tapi Steven Gerrard, dia dapat bola, dia begini, dia ledak, dia ledak kan. Dia boleh shot dari jauh, dia tahulah kemampuan Steven Gerrard, tak dinafikan. Cuma captaincy tu okey lah. Henderson memang lagi bagus lah kan. Steven Gerrard dia pun he's a great captain. Legend lah. Mungkin dia kekurangan dia dekat dia tak menang PPL je. Okey, tadi ada sebut nama Salah. Jadi teruslah kita tanya Mohamed Salah atau Michael Owen? Mohamed Salah atau Michael Owen Okey. Mohamed Salah lah. Salah berbanding Owen. Michael Owen ni dia midget jam orang gelar dia. Dia kecil dan laju. Kan? Dia boleh bola, dia laju-laju kan, dia boleh beat defender, dia boleh flank, dia dapat, dia terus score. Tapi satu je masalahnya. Owen ni dia buat macam tu, dia cepat injured. Dia lari tiba-tiba kena hamstring. Dah 3 bulan. Betul. Lepas tu Liverpool rely on Michael Owen untuk score dulu. Tak ada Owen, susah. Itu masalah Liverpool. Bila dia orang punya key player dia injured, Liverpool macam tak boleh nak hidup kan dalam game. Biarlah, Owen injured. Kalau tak nak score. Mental semua down lah. Team pun macam, susah macam ni Owen kan.
That's why beza team Liverpool dulu dengan sekarang. Tengok Klopp dulu masa time lawan Barcelona second leg. Firmino tak ada, Salah tak ada. Tapi orang lain boleh buat kerja. Origi score. Wijnaldum boleh score. Betul. Itu baru betul. Ini kata, oh tak ada dua ni. Oh tak ada Salah, Firmino. Liverpool tak boleh pergi jauh. Itu beza antara team yang dulu dengan sekarang. Klopp dia letakkan mentaliti tu. Dia kata, okay. Sekarang ni tak ada. Dua orang yang tak ada. Kau kena buat kerja. Kau kena buat kerja. Kau tahu skor macam mana, taktikal. Kita buat kerja, menang-menang. Maknanya bukan individu lah. Tim sekarang ni bukan individu lah. Tim sekarang ni lebih kepada teamwork lah. Dia teamwork. Kan? Okay, Matip tak ada. Matip injured. Gomez buat kerja. Gomez injured. Lovren kena buat kerja. Walaupun kadang-kadang Lovren ada dia buat hal dia, kan? Betul. Orang macam, alamak, kan? Lovren partner dengan Van Dijk. Alamak. Okay. Last ni, Sadio Mane, Robbie Fowler. Sadio Mane, Robbie Fowler Fowler lah. Fowler bagi aku. Fowler ambil free kick boleh. Penalty boleh. Finishing cantik. Okay. Mane, dia pandai cari space. Lepas tu bila dia cari ruang, dia boleh ledak gol yang tak pernah apalah kan. Tak pernah jangka lah kan. Boleh buat ke sana pula. Tapi kadang-kadang finishing dia itulah. Kadang-kadang depan-depan gol tak boleh gol. Kan? Lepas tu penalty dia tak nak ambil. Free kick mana dia pernah ambil. Fowler tu free kick pernah. Penalty pernah. Dia pernah ke depan, dia bawa gol pun pernah. Jadi Fowler tu perfect lah. Okay. Tadi ada cakap tentang partner Vigal ni. Sekejap Matip, sekejap Gomez, sekejap Lovren. Itu yang agaknya ada cerita tentang Koulibaly Napoli ni nak dibeli oleh Jurgen Klopp ni, betul ke ni? Itu hanya rumours lah. Harga Koulibaly tu tak pergi letak 80 juta. Liverpool kata rumours lah. Kata nak offer Lovren ke Napoli untuk kurangkan harga Koulibaly tu. Tak tahulah betul ke tak kan. Tapi bagi aku kalau dapatlah kan. Kalau tak dapat mungkin Klopp ada orang lain. Susah. Kita Liverpool ni dia tak beli player yang star tau dan dah lama dan dah ada star dan nama tau. Jadi Liverpool dia suka cari tiba-tiba tak expect pun. Dia beli siapa ni? Kan? Fabinho. Mana ni? Fabinho ni. Lepas tu dia beli Robertson. Nombor murahnya. Kan? Apa benda lah left back ni. Kan? Benda player yang tak dijangka lah. Minamino. Salzburg kan. Lawan satu match dengan Champions League. Lepas tu Klopp nampak dia, Klopp beli dia. Tak tahulah Minamino tu hanya untuk market Nike ke kan. Ataupun nak pasarkan apa. Jual jersey ni, jual jersey. Jual jersey ke Asia ke kan. Eli bagi laku lah kat Jepun. Ada player Jepun main Liverpool tau. Okey, kita tinggal 10 minit lagi Faris. Bila engkau cakap tentang Liverpool ni beli player yang tak dijangka kadang-kadang, tapi dekat mirror.co.uk aku baca hari tu Liverpool nak beli Mbappe. Ini satu cerita mengarut ke ataupun sebab Mbappe kata dia puji juga Liverpool kan. Dia kata sekarang ni pasukan paling terbaik dalam dunia Liverpool lah. Itu Mbappe cakap sendiri. Biasalah kalau Liverpool tengah top, every player akan cakap ada link dengan Liverpool. Liverpool is a good club kan. Liverpool is the best team right now kan. Tapi tak semestinya Liverpool. Kami tengok Timo Werner tu. Cakap bukan main lagi kan. Kata Liverpool, I will only go to Liverpool. Kan. One club only go to Liverpool. I will accept the team in Premier League only Liverpool. Last alih-alih Chelsea masuk. Kan. Chelsea dapat. Dia tak tahu. Mbappe ni dah lah mahal.
Liverpool satu je. Kalau dia nak beli player yang macam tu harga dia akan jual star. Macam tengok dia beli Alisson dengan Van Dijk. Dia jual siapa? Coutinho 142 million. Baru dapat beli Van Dijk dengan Alisson tu. Kalau tak jual Coutinho tu, tak ada Van Dijk tu. Tak ada Alisson tu. So Liverpool have to sell star player untuk nak beli a big name player. Liverpool masih lagi berada di tahap macam tu lagi. Dia tak boleh nak macam Barcelona kan. Dia atau Real Madrid. Boleh nak beli player big sampai 100 million, big sampai 120 million. Liverpool masih lagi belum boleh macam tu. Jadi kalau bercakap tentang Coutinho ni dijual untuk finance pembelian yang lain, siapa mangsa seterusnya? Salah atau Mane? Sebab Real Madrid dengan Barcelona, Paris Saint-Germain ni memang minat sangat dengan Salah atau Mane ni. Real Madrid rasanya dia tak mampu beli Salah, tapi kadang-kadang cakap je kan. Dia depends dengan pemain. Kalau Salah nak pergi Real Madrid, go ahead lah. Kalau dia tak nak ambil lesson daripada Coutinho. Real Madrid tu dah ramai sangat dah. Benzema lah, Toni Kroos main lagi Real Madrid kan? Toni Kroos main tengah. Kenapa dia dah beli Hazard kan? Bila ni nak masuk Bila nak main? Dia duduk bench lah. So kalau Salah kalau nak belah, dapat duit, Liverpool dapat duit kan. Macam Klopp ada lah, carilah player lain kan. No player is bigger than Klopp lah. Okay. So the club is bigger than any player. Memanglah. Gerrard pun nak jual. Ada juga cerita tentang Liverpool perlukan kalau jual Salah ataupun Mane. Ni kita cerita season depan lah. Kalau jual Salah atau Mane, katanya Sancho ataupun Ousmane Dembele ni dalam radar Liverpool sebagai peminat setia, boleh ganti ke? Jadon Sancho kan. Jadon Sancho ni dekat Dortmund. So kalau mungkin kalau Klopp beli dia, kalau katalah Mane belah kan, Salah belah. Lepas tu kalau dia beli Jadon Sancho dengan Dembele aku rasa tak kot. Mungkin Jadon Sancho ataupun another striker lah yang mana tahu ada buangan-buangan Chelsea tu ke kan. Dengan coronavirus ni, not only Liverpool yang effect tau. Effect semua tim yang lain effect juga. Nak beli player, duit, finance. Spurs pun sampai kena minta loan kan. Liverpool pun sebab tu dia jaga. Sebab tengok lagi berapa match ni hanya live TV je. Beli tiket tak ada. So mana income kat situ kan, dah hilang dah. So that's why kena dan jaga-jagalah dari segi financial. All teams yang memang team sekarang banyak infected lah pasal pandemik ni. Okey, kalau tim yang ada sekarang tidak diubah, Chelsea masuk player baru, Manchester nampaknya Pogba memang cantik dengan Fernandes ni. Maksudnya dalam keadaan Liverpool tak ada masuk player, tak ada keluar player. Tahun depan boleh buat lagi. Tahun depan, kalau Liverpool kekal macam ni, momentum macam ni, mungkin tukar taktikal ke kan. Kalau Liverpool punya mentality masih lagi kekal nak menang, mentality nak keep on winning, tak masalah, boleh menang lagi. Even Manchester United pun masa time dia dominan dulu, dia tak beli banyak player, tapi dia boleh menang berapa kali berturut-turut, 3. Dia tak beli banyak sangat player kan, sebab Ronaldo masa tu ada. Lepas tu dia beli berapa je, tak sampai berapa juta pun, berapa million, berapa player je dia beli. So Liverpool mungkin boleh emulate that kind of punya mentality lah. Sebab Klopp tak nak hilang momentum tu. Kalau dia beli banyak sangat, ramai sangat player, takut back room, dressing room pula nanti masalah.
Kan, beli player ni tapi gaji lagi mahal daripada gaji Mane. Gaji Salah, daripada Van Dijk. Padahal tak ada ni pun pengalaman main kat Premier League. Macam Mbappe lah kalau nak beli Mbappe. Nanti nak 300 million, 300,000 per week. Nanti kan dressing room nanti tengok lain macam lah. Oh, dia ingat dia star kan. Kalau tak nak macam tu. Jadi so, mungkin engkau punya prediction ni maksudnya Liverpool akan jadi, ini hanya permulaan aja lah. Menang EPL ni permulaan lah. Lepas ni Liverpool akan jadi macam Manchester United dulu, menguasai dalam 5 tahun macam tu. Kan? Lebih lah kalau nak jadi macam tu. It's a beginning. It's a beginning. We are back to our perch. Ada pernah orang tu kata, we're going to knock Liverpool off their perch. Kan? But now we are back on our perch. After 30 years lah. Okay. So, we are going to stay, nak cakap macam tu lah. We're going to keep on winning. Kan? We are going to keep on winning. We are going to keep on winning. Nak keep up the momentum. Supaya mentality players kata nak teruskan menang, dapatkan lagi liga untuk fan. Tak maulah kata nanti dah lah dia ni one time je kan. Lepas tu dia macam Leicester City. Dia macam Blackburn. Tapi satu je lah. Liverpool bukan pertama menang liga. 11 kali menang. Kan? Ada juga yang pergi letaknya baru sekali je. Baru satu. Bagi aku lah, mungkin orang ni dia ingat Liga Inggeris bermula tahun 92. Jadi alang-alang dah cakap macam tu, Faris kau ada ucapan untuk peminat Manchester United ni, kira soalan terakhir lah. Peminat Manchester United? Soalan terakhir ni. Just to tell that we won 19 and you won 20 not 13, 20 and we won 19. So hopefully we can beat your record lah. We can go to 21. Lagi satu. You haven't won the Premier League actually. We have won the Premier League. You actually won the Barclays Premiership. You won the FA Premiership and then Barclays ada kan. But you haven't won the Premier League. Premier League has started in 2016. Yang menang Leicester, Chelsea, Man City, and now Liverpool. United tak ada lagi. Okay, baik. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak Faris. Memang seronok bersembang bila orang yang boleh cakap tentang detail tentang satu-satu kelab. Terima kasih banyak. Okay, untuk yang nak follow Faris di media sosial, silakan. Facebook nak follow saya di media sosial, type je kat FB, cari Faris Aziz Akbar. Ikut nama ejaan tu ada lah, kan? Boleh nampak lah. Lepas tu kalau dekat Insta, RIDZLI81. Rizli81 untuk Instagram. Dua tu je. Okay. Instagram dengan FB je. Kata-kata terakhir untuk peminat Liverpool di seluruh Malaysia. Silakan. Kata-kata peminat dan terakhir. To all Liverpool fans, tahniah diucapkan. Akhirnya dengan kesabaran, kan. Mana-mana fans yang old and new fans, kan, tahniah diucapkan kerana 30 tahun kita menunggu saat ini untuk memenang liga. Banyak dah kita dah lalui dengan berdarah telinga, dengan pekakkan mata tengok tim lain julang piala, kan. Dan banyak kita dah lalui sesama kejatuhan Liverpool dulu, kan. So this is the moment. Inilah momennya untuk Liverpool celebrate. Walaupun dengan keadaan yang pandemik ni, walaupun agak lambat Liverpool nak juara liga, but we done it. We did it. Liverpool tidak menang secara macam okay, Liga France batal, PSG tak bakal juara.
Tidak. Liverpool menang dengan cara yang betul lah. Kan? Dia menang dengan Crystal Palace and then Man City kalah, Liverpool juara. So, jangan cakap lah Liverpool menang lah sebab ni lah, juara lah. Tapi to all Liverpool fans, congratulations lah. To all of us, we can celebrate 30 years. Tepuk. Betul. Okey, terima kasih banyak Faris Azli, Zabah. Seronok bersembang. Nanti mungkin kita bila season depan jadi atau tak jadinya Liverpool, mungkin boleh sembang lagi. Betul lah? Itu dia. Okey, terima kasih semua. Boleh subscribe ke channel Atta Koma untuk tengok lagi selepas-lepas ni ada lagi podcast tajuk macam-macam tajuk termasuk bola sepak. Terima kasih Faris Azli, Zabah. Okey. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.